Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang kepada semua geng bayang yang hadir menonton Hey Shadow Channel. Seperti biasa, Shadow harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Orang geng bayang semua, so pada hari ini Shadow akan kongsikan dengan korang pengalaman yang dialami oleh 4 sekawan, di mana 4 sekawan ni tiap-tiap tahun diorang akan adakan satu pertemuan ataupun staycation, vacation atau apa-apa cation sekalipun, di mana diorang ni akan meluangkan masa bersama lah. Diorang akan pergi tempat-tempat, chilling, relax, semua benda tu lah. Alright, bermacam-macam aktiviti. So sepanjang segala aktiviti vacation, staycation diorang ni tak pernah mengalami apa-apa insiden yang menyeramkan. Namun berbeza kali ni pada tahun 2023, 4 sekawan ni mengalami satu pengalaman yang pelik, aneh dan juga menyeramkan. And dia bukan hanya berlaku ke dalam grup, tapi berlaku individu lepas mereka semua pulang ke rumah masing-masing. So Shadow pun malah nak panjangkan cerita semua. So tanpa membuang masa, jom kita perdengarkan kisah seram pada hari ini. Tapi sebelum tu, kita roll intro dulu. Piwup. Alright, so kisah kita bermula di mana 4 sekawan ni, di mana macam biasalah diorang akan merancang setiap staycation ataupun vacation yang diorang bakal adakan. Tak kisahlah, salah seorang akan lead lah benda ni kan. Cakap okey, kita nak cuti kat mana, kita nak buat apa, kita nak buat ni, nak buat tu. Semua benda akan dirancang. So macam Shadow cakap pada awal tadi, tiap-tiap tahun diorang akan rancang di mana 4 sekawan ni akan berkumpul bersama and untuk chill dan lepak lah. Lupakan segala hal-hal kerja diorang and lupalah segala tanggungjawab lah. Senang cerita macam tu lah, dekat KL ke mana-mana macam tu, diorang akan keluar daripada kawasan KL, bercutilah dekat Penang ke, dekat Langkawi ke, ataupun tempat-tempat pantai ke, tak kisahlah. Syarat mereka berempat ni bersama. Itu objektif yang paling penting bagi diorang ni. Namun berbeza pula pada tahun 2023. Sebab apa? Disebabkan tak cukup masa, tu satu, and then sibuk dengan macam-macam hal, and diorang ni tak dapat cuti yang panjang tau. So diorang macam mana pun diorang fikir tak boleh ni, kita mesti ada vacation bersama kan. 4 sekawan ni mesti kena ada. So diorang pun plan, fikir. Akhirnya diorang membuat keputusan untuk buat satu staycation dekat Kuala Lumpur, di mana diorang akan chill dekat Kuala Lumpur semua benda. Diorang akan check in dekat service apartment tu, dan lepas tu diorang akan lepak dekat Kuala Lumpur dari siang sampai ke malam. Buatlah segala aktiviti, makan ke, naik kuda ke, tiba naik kuda dan macam-macam lagi lah. Diorang main objektif macam Shadow cakap tadi, untuk lepak bersama. So lepas plan cari, akhirnya diorang jumpa satu servis apartment yang terletak di Mont Kiara. So selalunya kita jarang dengar kisah-kisah pasal Mont Kiara ni kan. Maklumlah, tempat-tempat have lah kan orang cakap kan. So diorang pun jumpalah satu servis apartment ni, di mana bangunan dia cantik, dia punya layout semua, wow, memang out of this world lah. Senang cerita macam tu kan, memang on point lah. So diorang pun bersetuju untuk check in lah semalam. 4 sekawan ni akan berkongsi semua benda and check in dekat servis apartment tu and lepak dekat Kuala Lumpur lepas tu lah. So lepas diorang dah confirm, diorang pun book lah servis apartment tu and menantikan hari di mana mereka berempat akan bersama dan membuat segala kerja-kerja gila together. Lebih kurang macam tu lah cerita dia. So tibalah hari yang dinanti-nantikan oleh 4 sekawan ni, yang terdiri daripada Khairul, Zain, Zaidi dan juga Morais. So mereka berempat ni dah ready dah, tak sabar dah. Malam sebelum tu tak tidur kan. And pada hari itu, yang lain semua tengah cuti, melainkan si Morais ni kerja separuh hari lah, macam tu. So lepas dia dah settle semua kerja dia punya tugas adalah untuk menjemput si Zaidi dan juga si Khairul. So lepas dia dah pergi semua benda tu, pergi jemput 2 orang member dia and terus bergerak ke salah satu servis apartment yang terletak di Mont Kiara. Member yang lagi seorang tu yang bernama Zain, dia akan datang kemudian lah. Sebab apa? Dia pun bekerja juga. Macam Shadow cakap tadi, mereka ni masing-masing susah nak dapat cuti. So si Zain pun beritahu dia akan join time belah-belah petang macam tu lah. So yang 3 sekawan ni akan gerak dulu pergi servis apartment, check in, settle down dulu,
check apartment semua, and baru lepas tu diorang akan keluar and jumpa si Zain dekat KL nanti. So lepas 3 sekawan ni dah check in, diorang pun dah kemas barang-barang diorang, dah prepare semua, mandi semua bagai, freshen up, and diorang chill dulu dekat bilik tu. Sebab bilik tu diorang pun fikir, kalau nak keluar pun macam rugi ke kan, bilik ni cantik tau. Sebab bilik servis apartment tu memang cantik. Dia lebih kurang macam 2 tingkat tau. Tingkat kat bawah tu di mana ada ruang tamu, lepas tu ada tempat makan, and dia naik 1 tingkat tu di mana terletaknya bilik-bilik tidur lah. Tapi apa yang Zaidi perasan, salah satu bilik dekat tingkat atas tu, Shadows dia nak bagi gambaran, dia kena naik tangga, and elok naik tangga tu dia terus melalui satu annex tau. So annex ni belah kanan dia satu bilik, sebelah bilik tu merupakan tandas, okay, and lepas tu merupakan main master bedroom tau. So yang bilik sebelah kanan ni elok je, tak ada isu pun, diorang pun masuk check semua okey. Tapi apabila si Zaidi masuk ke bilik master bedroom, elok sahaja dia buka pintu tu, si Zaidi terasa aura yang semacam tau, macam ada benda yang tak kena dengan bilik tu tau. Walaupun keadaan bilik semua nampak kemas, kan, suasana dekat kawasan unit tu memang cantik semua, namun bagi Zaidi dekat bilik main master bedroom tu, dia memberi satu aura yang menyeramkan. Tak tahu kenapa. And Zaidi lepas dia dah scan bilik tu, dia terus tutup pintu bilik tu and turun ke bawah. And kemudian tanya kepada si Khairul dan juga si Morais yang sama ada mereka dah pergi check bilik tu ke tak. So Morais pun yang tak pada awalnya, yang time dia pergi mandi semua, dia pun ada masuk juga bilik tu, and dia pun mengalami satu feeling ataupun aura yang semacam tau, sama juga dengan Khairul. So lepas tu diorang decide, okay, malam ni macam mana, adakah kita akan tidur dekat bilik atas ataupun kita akan just ambil lah tilam ke ataupun selimut comforter tu, kita akan letak dekat main hall ni, dan kita semua berempat tidur dekat bawah. So pada awalnya diorang fikir macam, walaupun macam tu, macam yalah nak tidur kat bilik atas masing-masing, tidur bilik berasingan, macam tak syok lah pula kan, mana feel togetherness macam tu. So diorang pun decide, okay lah, better idea is ambil segala comforter, bantal semua, tidur dekat main hall lah, just alih meja-meja semua and tidur kat situ. So tak ada hal, bagi diorang ni tak ada hal, sebab yang penting adalah aktiviti yang bakal dilakukan pada malam tu. So selepas diorang semua dah selesai semua benda tu, dalam pukul 5 petang macam tu, diorang pun keluarlah pergi menuju ke Kuala Lumpur main city lah, di mana diorang berjalan-jalan, chill semua bagai, dan lepas maghrib macam tu, diorang pun lepak makan semua benda, and time tu lah Zain pun datang berjumpa dengan diorang dekat Kuala Lumpur. So diorang consider spend time juga lama juga lah dekat KL. Sebab apa dikatakan, diorang ni pulang dalam pukul 3 ke 4 pagi macam tu ke bilik diorang ni. Memang biasalah, itu memang plan diorang. Sebab diorang nak menghabiskan masa bersama, melakukan aktiviti-aktiviti yang jarang dibuat dekat KL ni. So lepas dalam pukul 3-4 pagi tu, apabila diorang sampai ke rumah diorang, sebelum masuk ke servis apartment, masing-masing terasa seperti ada satu vibe yang lain macam tau dekat luar unit diorang ni tau. Sebab apa? Walaupun tempat tu cerah dengan lampu semua, tapi dia ada macam satu kesunyian ataupun macam malap muram macam tu tau feeling dia. So Khairul pun cakap, tak payah buang masa dekat luar ni, cepat-cepat masuk dalam unit kan, kita bersihkan diri semua, lepas tu masuk tidur lah, jangan buang masa lama sangat. So diorang pun rush masuk, and bila diorang masuk, macam biasalah, diorang pun letak barang-barang diorang semua, and seorang-seorang pergi mandi and everything. Sampailah bila tiba giliran si Zain ni untuk pergi mandi. So si Khairul, Zaidi dan juga Morais, time dia pergi, diorang ni pergi bersiap bersihkan diri semua, tak ada isu pun, tak ada apa-apa gangguan ke, rasa benda-benda pelik ke. Tapi apabila si Zain nak pergi mandi, time tu bila dia masuk mandi everything all, 3 sekawan dia tengah lepak kat bawah, sembang-sembang, chill-chill biasa, santai sebelum masuk tidur everything all. And then kedengaran Zain menjerit daripada atas, "Woi, siapa yang tutup lampu weh? Tak manis mat. Weh, buka lampu." So time tu yang ada dekat bawah, Morais, Khairul dan juga Zaidi berasa pelik lah, siapa yang tutup lampu? Kita semua dekat bawah. Dan masing-masing start lah suruh seorang-seorang naik kan. Khairul kau naik lah, Morais kau naik lah, Zaidi kau naik lah. Tapi masing-masing tak nak naik tau. Last diorang decide, okay, apa kata kita bertiga naik ke atas. Tiga sekawan terus naik man. So diorang bertiga pun naik, ketuklah pintu tandas tu, and tanya Zain, "Weh, siapa yang tutup lampu tandas kau ni?" Dan si Zain cakap, "Buka lah lampu kalau ya pun kan." So diorang pun buka lampu, and si Zaidi tanya, "Apa hal weh, apa kes?"
Tak apa, bagi aku mandi dulu. Korang chill dulu dalam bilik sebelah tu. Nanti lepas settle mandi semua, aku cerita lah. So diorang pun lepak dekat bilik tu dululah, chill semua benda. Sampailah Zain dah settle mandi semua. And time tu lah dia keluar daripada bilik mandi. And apabila dia keluar bilik mandi, memang yang 3 sekawan ni tak sabarlah nak tahu apa sebenarnya yang telah berlaku. So si Zain ni pun ceritalah kat diorang, tak, aku tadi tengah nak mandi. Dah satu hal, cawa pula, air dia lembab gila, dah macam air kencing keluar kan. So lepas tu aku tengah mandi syok-syok semua, dan tiba-tiba lampu terpadam. So aku fikir mesti antara salah seorang daripada korang ni yang main tutup lampu, sebab korang suka buat prank-prank macam ni kan. Dan Khairul pandang si Zaidi pandang si Morais pandang si Khairul. Semua macam buat macam tak tahu lah, macam blur macam tu. Dan Morais pun cakap, jap, siapa yang tutup lampu Dan si Zain cakap, jangan, tak manis tu korang main-main macam ni. Korang tadi dah bagi tahu dah, bilik kat sana tu, kat sebelah sana tu tak manis, punya aura dia lain macam. Aku tak masuk lagi bilik tu kan. Tapi yelah, korang dah cerita benda macam ni, aku dah sorang-sorang kat atas ni. Dan Khairul pun cakap, tak, apa Morais cakap tu betul kita orang semua ada kat bawah. Kita orang tak ada nak kacau ke, nak tutup lampu ke. Dan si Zain juga dah start pelik, dia dah start berderau darah dia kan, dah rasa risau dah. Dan si Zain cakap, tak ada lah, kalau kata korang memang betul. Dan siapa yang tutup lampu Pada masa itu, empat sekawan ni masing-masing dah meremang, dah bulu roma semua. So diorang pun decide, ambil sekadar cadar yang ada kat atas tu, bawa turun, lapik elok-elok. And lepas tu, time tu dah dekat pukul 5 pagi semua dah penat, dah barai gila. Diorang pun masuk tidur. And pada keesokan paginya, Morais mempunyai satu mimpi yang agak mengerikan. Dia bukan menyeramkan to the max, tapi apa yang dia nampak dalam mimpi tu boleh dikatakan menyeramkan buat 3 sekawan dia yang lain. So jam pada ketika itu menunjukkan pukul 9 pagi tau. And time tu si Morais ni dia baru nak bangun tau, masih baru blur-blur lagi tau. Tapi kelihatan si Zaidi dan juga si Zain ni dah bangun. And diorang tengah duduk lepak dekat meja makan tu tau, tengah simbang-simbang macam tu lah. Dan Morais pun bangun lah. Dia bangun, dia tengok si Khairul ni masih lagi tidur. So si Morais ni malas nak kacau si Khairul ni. And dia decide untuk, okay lah, biarlah dia nak tidur-tidur lah. Okay, check out pun pukul 12 macam tu kan. So si Morais pun pergilah cuci muka, gosok gigi semua. And then duduklah lepak bersama dengan Zain dan juga si Zaidi ni. Yang sembang-sembang semua benda tu lah. Dan si Zaidi ni pun tanyalah pada si Morais ni, semalam kau tidur okey tak? Dan Morais pun cakap, semalam aku tidur okey lah. Bukan nak kata tak boleh tidur ke apa, tapi tak ada lah tidur nyenyak macam tu lah. Macam tak puas lah tidur, senang cerita macam tu lah. Dan si Zain pada ketika itu, dia tengah, sebenarnya si Zain ni tengah rushing. Sebab apa? Dia kerja shift tau. So si Zain ni kena berada dekat tempat kerja dia dalam pukul 11 pagi jam tu. So pada waktu tu still ada masa lagi. So dia decide untuk chill sekejap and sembang-sembang dulu lah. Dan si Zain pun cakap, aku pun semalam tidur elok lah, so far tak ada isu pun kan. Dan si Zain ni pun tanya pada si Zaidi, kenapa kau tanya? Tak ada lah, aku just nak tanya lah. Sebab semalam kan kau dah kena ganggu semua benda dengan lampu tutup. And then yalah, dengan bilik tu aura lain macam. So risaulah kalau masing-masing tak boleh tidur ke apa kan. Dan barulah pada ketika itu si Morais ni cerita dekat si Zain dan juga si Zaidi ni, yang katanya dalam tidur dia termimpi sesuatu yang pelik tau. Sebab apa? Dalam mimpi si Morais ni, time tu dia memang nampak keadaan ataupun situasi yang pada ketika itu dalam mimpi tu, dia memang nampak si Zaidi tengah duduk, tengah buat kerja sikit-sikit. And si Zain ni pun tengah duduk dekat meja makan yang sama, yang tengah bersembang macam tu tau. And again, dia nampak lah si Khairul ni tengah tidur lagi. Tapi apa yang menyeramkan adalah si Morais ni, dia nampak ada satu kepala yang keluar daripada tangga tu, sedang memandang masing-masing empat sekawan tu dengan muka tersenyum and mata terbeliak macam tu. Tapi tak nampak rupa wajah apa, sebab nampak macam satu makhluk yang hitam macam tu, macam lembaga hitam macam tu, macam Shadow Man lah, macam cerita tu kan. Bukan Batman, Shadow Man. So si Morais ni pada time dia nampak benda tu, dia tak ada terkejut ke apa, dia tak rasa macam ada macam negative energy ke apa. Orang cakap negative energy lah, dia tak ada rasa macam tu tau pada awalnya. So apabila si Morais ni cerita dekat si Zain dan juga si Zaidi benda tu, Zaidi dengan Zain terus terkejut lah. Kau jangan main-main, biar betul. Dan Morais cakap, betul lah, itu apa aku mimpi tau. And diorang masing-masing pun start pandang dekat tempat tangga tu tau, kot-kot ada kepala yang keluar ke apa kan. Tapi time tu dah siang lah, so feel takut tu kurang sikit. And then tiba-tiba kelihatan si Khairul ni baru nak bangun tau. And si Khairul bila dia bangun, apa yang epic adalah si Khairul pun cakap, kau tahu aku mimpi kan ada orang kelima dalam bilik ni. Terus masing-masing tergamam. Sebab apa?
Khairul dan juga Morais mimpi benda yang sama tau. So lepas tu si Khairul pun join diorang dekat meja makan, and si Morais pun cerita balik apa yang dia mimpi, and lepas diorang semua dah cerita benda apa yang telah berlaku, everything all, diorang decide diorang malas nak tunggu sampai pukul 12 tu check out, diorang nak check out sekarang enggak tau. So si Zain ni dia decide untuk caw dulu sebab dia ada kerja semua benda tu, so dia caw awal lah. Alright, tinggallah 3 sekawan ni, diorang pergi mandi, siap-siap semua, pack barang semua, and diorang pun check out daripada service apartment tu dalam pukul 11 macam tu tau. And apabila diorang check out, diorang pun pulanglah ke rumah masing-masing dengan fikiran yang semua benda dah selesai lah, settle dekat situ lah, dah tak ada apa-apa dah. So setelah mereka pun dah pulang ke rumah masing-masing, apa yang disangkakan semua dah habis dekat situ, dah habis dekat service apartment tu, namun sangkaan diorang salah lah, senang cerita macam tu. Sebab apa? Lepas diorang semua pulang ke rumah, berlakunya gangguan-gangguan yang kurang manis terhadap setiap individu yang stay dekat servis apartment tersebut. So lepas 2 hari macam tu, lepas diorang dah selesai diorang punya staycation semua, tiba-tiba dalam WhatsApp group, si Khairul text dekat group tu, "Weh, boleh tak kita berjumpa hari Sabtu ni? Sebab apa, ada benda aku nak story." So masing-masing macam okey lah, fine lah, tak ada isu, macam boleh lah lepak malam macam biasa, kita berjumpa and nak dengar lah apa yang si Khairul ni nak ceritakan. So bila tibanya hari Sabtu, diorang pun dah plan lah nak jumpa malam semua benda tu. So diorang pun berkumpul di tempat diorang biasa lepak semua, and si Khairul ni pun nak cerita lah apa yang dimasukkan dalam chat group tu. So bila diorang semua sampai chill semua, sembang-sembang biasa dulu, and time tu lah lepas tu si Khairul pun buka cerita and tanya setiap seorang sama ada lepas staycation tu masing-masing ada isu ke tak. Dan si Zain pun tanya, isu apa lah? Tak, rasa macam tak ada isu ke lepas staycation tu. Namun berbeza buat Zaidi dan juga Morais. Sebab apa? Dikatakan yang lepas staycation tu, diorang mengalami gangguan yang pelik dan juga misteri tau. So Khairul pun lepas dah dengar apa yang si Zaidi dan juga si Morais ni cakap, Khairul cakap, okey, sebelum korang nak cerita apa-apa, biar aku cerita dulu. So dikatakan lepas diorang semua dah balik ke rumah masing-masing, si Khairul pada petang tu ada latihan badminton. So dia nak pergilah training badminton semua benda. So time tu macam biasalah, dia pergi dekat badminton court semua and nak main lah, practice lah badminton dia. Sebab si Khairul ni memang minat dengan badminton. So dia main macam biasa, dan tiba-tiba tak pasal-pasal si Khairul ni terdengar satu bisikan tau dalam telinga dia. Dia tak berapa jelas bisikan apa tu. So korang bayangkan dekat tempat stadium, bukan stadium lah, dekat badminton court tu memang bising lah kan. Kau nak dengar bisikan dekat telinga kau dengan rapat, dengan jelas, yang tu memang susah lah. Tapi apa yang Khairul tak dapat tangkap Zat, apa yang dibahaskan dalam bisikan tu. So tengah si Khairul ni tengah fokus dengan nak buat smash lah, backhand lah, semua benda tu, tiba-tiba bila dia terdengar bisikan tu, tiba-tiba macam blur kejap tau. Macam apa benda tu kan. Dia macam blur, memang blur gila tau. And dia pandang lah kiri kanan semua benda tu, nak tahu dari mana datang bisikan tu. Tapi tak ada siapa pun yang berada dekat kiri dia ataupun kanan dia lah. Pelik sangat Mat, kalau badminton ada orang kiri dengan kanan Mat. So Khairul decide to stop kejap, and dia pergi duduk lah dekat tempat duduk dia. Tengah dia duduk, fikir-fikir mana datang bisikan tadi tu. Dan salah satu member si Khairul ni yang main badminton juga, ajaklah untuk dia masuk court balik untuk praktis lah. So Khairul pun pergilah dekat badminton court. Tapi apa yang epic, bila dia pegang raket dia sedar satu benda tau, yang tali raket dia dah putus tau. Dan Khairul pandang macam, macam mana raket aku putus? Aku tak main, time aku main tadi tak ada smash, tak ada apa, elok ke? Macam mana boleh putus? Aku letak elok-elok aku punya raket tau. Khairul lah jam lah. So dia fikir macam, pelik man. So lepas tu Khairul just macam abaikan, fikir kemungkinan dia salah letak ke, salah duduk atas raket ke sampai putus ke apa. Tapi bagi si Khairul yang dia memang dah biasa bermain badminton, dia tahu yang tali raket tu tak senang nak putus macam tu je tau. Kalau nak letak lepas tu tiba putus ke apa, memang susah lah. So bagi Khairul itu satu benda yang misteri dan pelik tau buat dia tau, yang dia tak tahu apa sebenarnya yang berlaku time berada dekat badminton court tu. And lepas apabila Khairul pulang ke rumah dia, dia mengalami lagi benda-benda pelik tau. Sebab apa, apabila dia sampai ke rumah, bila dia masuk ke dalam bilik, dia notice barang yang dia bawa time dia pergi dekat staycation tu tiba-tiba semua terkeluar daripada bag dia tau. So Khairul ni dia ada beberapa perkakas-perkakas di mana bila dia pergi staycation ni, macam beruk gigi ke apa benda semua, dia akan simpan dalam satu bag, di mana bag tu bila dia nak pergi vacation ke apa, dia terus masukkan baju-baju dalam bag tu, and segala barang-barang untuk beruk gigi semua benda, shampoo apa, dah memang ada dalam bag tu. So tak payahlah nak keluar masuk balik. So dia memang tinggalkan dalam bag macam tu je. So apabila balik, dia nak notice benda tu semua berselerak dekat atas lantai tau. Dan
Dan si Khairul ni pun rasa pelik lah. Siapa yang keluarkan? Dia pergilah tanya kedua ibu bapa dia. Dia pergi tanya anak buah dia ke apa kan, kok ada keluarkan. Tapi tiada siapa pun kata yang diorang masuk ke bilik dia and keluarkan barang dia tau. Khairul time tu dah jam lah. Kalau bukan diorang, siapa yang buka benda tu? Tapi nasib baik buat Khairul, itu adalah benda yang last berlaku dekat dia. Benda yang pelik yang last berlaku dekat dia. Dia tak teringat pun ada, kalau dia memang ada keluarkan ke atau apa ke. Dia memang tahu yang dia memang biarkan benda tu kat dalam beg tau. So lepas insiden tu, si Khairul memang macam try berjaga-jaga lah, nak make sure yang benda ni tak berlaku lagi. And itu apa yang dikisahkan oleh si Khairul kepada 3 rakan dia ni lah. So lepas Khairul dah cerita kat dia tu, Zaidi pun cakap dia mengalami benda-benda yang kurang manis dalam rumah dia. Sebab apa? Apabila dia sampai ke rumah, everything seems normal, macam tak ada apa-apa pun. Namun apabila tiba malam, pintu apartmen dia sentiasa diketuk dan juga loceng dibunyikan tau. And apabila si Zaidi pergi dekat pintu nak check siapa dekat luar melalui teleskop tu, teleskop pintu tu, tak ada siapa dekat luar tu. So si Zaidi fikir kot ada budak-budak nak prank ke apa ke. So dia decide untuk abaikan. Namun benda tu menjadi-jadi tau. Dia bukan berlaku pada waktu malam saja, tapi pada waktu siang tau, apabila Zaidi berada dalam rumah seorang-seorang tau. So tengah dia lepak time tu, again pintu dan juga loceng rumah dia dibunyikan non-stop tau. Ada satu momen non-stop. Sampailah si Zaidi pergi kat pintu and dia tengok melalui teleskop tu. And benda paling epic is that dia dengar bunyi ketukan pintu dan juga bunyi loceng time dia tengah tengok teleskop tu. And dia tak nampak sesiapa pun yang berada dekat luar rumah dia tau. Time tu Zaidi dah rasa panik lah. Dia macam, oh tak manis, ini tak manis man, ini gangguan lain macam tu. So Zaidi just decide untuk tenangkan diri. Dia pasangkan segala ayat ruqyah semua untuk nak menghalau kot ada benda-benda yang ikut balik tau. So lepas si Zaidi dah pasang ruqyah everything on, barulah bunyi pintu apartmen dia ataupun pintu unit dia dah tak berbunyi, tak ada bunyi ketukan ataupun bunyi loceng tau. So si Zaidi macam, okay, ini memang ada something yang ikut balik. And lepas tu dah tak ada apa-apa gangguan yang berlaku kepada si Zaidi tau. And lepas Zaidi dah habis cerita kisah dia pula, si Morais pun berkongsikan apa yang berlaku kepada diri dia. So lepas dia balik daripada staycation tu, everything macam biasa, normal, tak ada isu, tak ada apa tau. So sehari lepas tu, si Morais ni tak pasal-pasal, time dia bangun awal pagi tu elok ke, badan sihat, everything all. Tapi bila tiba sebelah petang, tiba si Morais ni jatuh sakit tau. Demam panas, sakit tekak sampai satu tahap yang dia tak boleh nak bercakap tau. Tekak dia begitu sakit sampai tak boleh nak cakap. So bagi si Morais ni, dia dah lama tak kena sakit tekak dia tu tau. So bagi dia pelik lah, macam apa hal kan tiba-tiba sakit tekak ni kan. So bagi dia mungkin demam biasa, penat ke apalah. Sebab lepas 2 hari macam tu, keadaan diri dia sembuh, everything all. And lepas dia dah sembuh, si Morais ni dia akan lepak dekat office dalam rumah dia tu. Dia buat satu office dalam rumah dia, di mana dia akan fokus semua kerja-kerja dia lah. And time dia tengah buat kerja dia, apa yang epic is that pada malam tu boleh dikatakan malam yang paling dahsyat lah buat si Morais ni. Sebab apa? Tengah dia buat kerja, tiba-tiba lampu bilik dia tu terpadam tau. Tu satu hal. So dia macam, okay fine, lampu terpadam kot bau fuse ke apa kan. Tapi masalah ni lampu bilik, lampu biasa tau. So nak kata bau fuse, boleh jadilah bau fuse. So dia pergi dekat switch lampu tu on off. So si Morais ni fikir, okay lah, ini mungkin bau fuse. So dia pergilah dekat storeroom dia, ambil lah mentol semua and pasang. And apabila lepas dah pasang mentol semua, dia try on lampu still tak on tau. Si Morais ni dah rasa pelik lah. Apa hal pula kan, lampu tak on kan. So dia fikir satu wiring short lah kan, satu kacau kan kalau wiring short kan. So lepas tu Morais pun keluar daripada bilik ataupun office yang dia buat dalam rumah dia tu. Apabila dia keluar, tiba-tiba lampu tu terbuka tau, ter-on macam tak ada apa-apa, tak ada isu pun. Morais pun masuk dalam bilik, pandang atas macam, elok pula lampu aku ni. Dia main lah dengan switch balik, on off. Lampu elok ke. Lampu bila dia off, lampu padam. Bila dia on, lampu on balik macam biasa, tak ada isu pun. Morais dah pening lah, macam apa hal ni tak manis ni. Dan dia pergilah, dia decide okay, mungkin mainan minda dia ke atau perasaan dia je. Dia pergilah nak sambung kerja dia yang tengah halfway dia buat tadi. Tapi apa yang epic is that kerja yang dia buat separuh jalan, yang dia save tadi, bila dia buka file tu, tiba-tiba file tu kosong, tak ada apa-apa.
dia apa kerja yang dia dah lakukan dekat file tu semua tak ada. So si Moraes rasa pelik lah. Macam mana boleh? Tak mungkin, tak logik. Memang si Moraes tahu dia dah save file tu sebab dia memang ingat dia save file tu and dia namakan file tu, and bila dia buka file tu balik, file tu kosong, tak ada apa-apa. So Moraes fikir mungkin software issue ataupun something not right lah kan. Tapi apa yang pelik is that semua file-file, bila si Moraes ni check file yang mana menggunakan software yang sama tu, bila dia buka semua file-file yang lepas, semua file semua kosong lah. Apa kerja yang dia dah lakukan dekat file tu tak ada langsung. Moraes time tu dah memang jam lah. Ini kerja siapa ni? Macam mana file-file tu semua boleh hilang? So Moraes dah tak tahu sama ada itu adalah gangguan daripada makhluk halus ataupun memang ada problem dengan isu software dia lah. So apa Moraes buat is that dia ambil semua file tu, save dalam hard drive and on dekat laptop dia tau. And apabila dia transfer dekat laptop dia, benda paling epic is that semua file dia yang dia tak boleh baca dekat laptop tadi tu tiba-tiba boleh. Lain macam Mat. Dia bukan main lampu je kali ni, dia dah modern lah. Dia main guna sistem tak. So bagi Shadows, ini terpulang pada interpretasi masing-masing lah. Mungkin software ataupun mungkin gangguan daripada makhluk halus, itu kita tak tahulah. Tapi apa yang terjadi lepas tu, si Moraes ni pun sama juga, pasang rukiah dalam rumah dia, everything all. And lepas tu everything went back to normal, seperti tak ada apa-apa yang berlaku tau. So apabila mereka berempat ni berkumpul dan dengar semua cerita, semua syak satu benda je, is that makhluk ataupun entiti yang berada di service apartment tu kemungkinan besar telah mengikuti ataupun mengekori diorang balik ke rumah tau. Tapi nasib baik yang entiti yang ikut diorang balik ni bukan satu entiti yang ganas ataupun yang liar ke apa, tapi just kadar gangguan-gangguan yang biasa ataupun simple lah, senang cerita macam tu. Buat si Zain ni pula, bila dia kata bila dah sampai rumah dia tak ada isu, tak ada apa-apa gangguan, mungkin sebab dia dah terkena gangguan time dia mandi tu, tiba-tiba lampu terpadam. Gangguan paling simple lah orang cakap kan. Tu sahaja gangguan yang dialami oleh Zain. So lepas semua dah cerita everything all, diorang decide okay fine lah, tak apa, benda ni memang boleh terjadi, memang boleh berlaku. Just kita berdoa and berlindung agar tak ada lah berlaku benda yang sama lagi bila diorang pergi vacation ke apa. And make sure that kali ni bila pergi mana-mana staycation, vacation ke apa sekalipun, make sure lah baca doa pelindung and lindungilah diri daripada segala gangguan. Itulah apa yang dibahaskan oleh diorang ni and apa yang dibincangkan lah. So semestinya itu bukan halangan ataupun tanda berhenti staycation buat diorang ni. Bagi diorang ialah gangguan tu tetap gangguan, tapi life kena move on. Kita tak boleh lah kena ganggu macam tu lepas tu kata tak nak, tak boleh lah staycation ni bahaya, nanti jadi isu yang sama pula kan. Tak ada. Bagi diorang still sama, datang tahun 2024 diorang akan still plan untuk cuti somewhere lah. Alright, so begitulah kisah yang dialami oleh empat sekawan ni semasa staycation di salah satu service apartment di Mont Kiara. Alright gamers semua, so Shadows harap korang semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini. And sekiranya korang suka pada kisah yang Shadows kongsikan, korang boleh tekan butang like, share dan juga subscribe ke Hey Shadows channel, tanda sokongan korang kepada Shadows. And seperti biasa, nama aku Shadows and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Alright, take care guys. Bye-bye.